استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadilatul Muslim Majlis yang hormati Tuan Syed Salahuddin, Tuan Syed Aqil, Cik Basim, Tuan Syukri dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah bersama-sama pada saat yang sebegitu berbahagia ini kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sejak daripada azali untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana pada hari ini Allah telah memilih kita untuk berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya sesuatu majlis ataupun mulianya sesuatu perkara kerana dinisbahkan kepada siapa. Sebagai contoh, hari yang termulia dalam agama kita ialah hari Jumaat. Kemudian dalam bab yang berkait dengan hukum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika kita nak melakukan sesuatu yang manfaatnya berbalik pada kita, seperti nak gunting rambut, kita nak kerak kuku, kita nak masuk rumah baru, kita nak buka kedai baru, kita nak melangsungkan akad nikah, maka hari yang dipilih oleh agama selepas daripada Jumaat ialah Isnin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengapa hari Isnin itu mulia? Tidak syak lagi hari Isnin mulia kerana hari itu dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal hari sejak daripada Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Allah Adam, sehinggalah ke saat
dibangkitkan Nabi Allah Isa sebagai Rasul, maka semua hari-hari mulia sepanjang tempoh itu ialah Jumaat saja. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memilih hari Jumaat untuk menjadi dipanggil Yaumun Nikah, hari perkahwinan untuk kekasih-kekasihnya. Nabi Allah Adam dicipta pada hari Jumaat, dinikahkan dengan Hawa pada hari Jumaat. Begitulah Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Sarah, berkahwin dengan Hajar, berkahwin dengan Qanturah pada hari Jumaat. Begitulah Nabi Allah Musa berkahwin dengan Sufairah pada hari Jumaat. Jadi begitulah kemuliaan hari yang namanya Jumaat. Hari Isnin mulia kerana hari itu berkait dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah majlis pun. Majlis macam-macam majlis. Jadi majlis yang termulia ialah majlis Allah. Iaitu majlis di sana disebutkan nama Allah, dia panggil majlis zikrullah. Maka demikianlah majlis yang mulia ialah majlis yang kita buat pada hari ini, iaitu majlis memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak teringat, kita nak ingat hari lahir Rasulullah. Umat Islam ni tidak ada seorang insan yang paling berjasa kepada mereka melainkan Rasulullah. Rasulullah ialah insan yang paling berjasa kepada kita semua. Sebabnya Nabi kita SAW diutuskan untuk membentuk pribadi dan akhlak kita. Manusia ni rupa sama, tapi tak sama-sama kita ialah pada akhlak kita, pada perangai kita. Orang yang paling dekat dengan Nabi ialah orang yang paling sama akhlaknya dengan akhlak Nabi. Maka wajar dan wajib kita kena belajar berkenaan dengan akhlak. Wajib dan wajar kita belajar mempelajari tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa wajib? Sebab kita nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa untung dekat dengan Nabi? Untung dekat dengan Nabi, nanti kita akan berjiran dengan Nabi dalam syurga nanti. Tuan-tuan mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah tujuan daripada Nabi diutuskan sebagai Rasul. Seperti yang Nabi kita sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita jadi orang yang faham lebih daripada orang yang tidak belajar bahasa Arab. Hadis itu berbunyi innama, hanya sanya. Hanya sanya ni dia panggil adatul hasri, untuk membataskan, maknanya tidak ada hal lain tujuannya. Innama bu'istu, hanya sanya diutuskan aku ialah liutammima makarimal akhlaq, ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Manusia ni dilahirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah memiliki fitrah yang suci. Manusia dilahirkan dalam bentuk dia sudah memiliki fitrah yang baik. Contohnya, tahu mana dia sudah ada pembawaan yang baik atau fitrah yang baik. Buktinya kita suka orang buat baik kat kita. Kita suka orang buat baik pada kita, dan kita benci orang yang buat jahat pada kita. Itu maknanya fitrah manusia ialah fitrah yang baik. Cuma kadang-kadang
Dia hanya mau orang buat baik kat dia. Tapi dia tak terdorong nak buat baik orang. Hal ni yang Nabi kata liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Hang suka orang buat baik hang, tapi hang tak suka buat baik orang. Dan Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan tu. Kita suka orang buat baik pada kita, dan kita pun suka buat baik pada orang. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW diutuskan untuk membetulkan akhlak. Benda yang ada diperkemaskan, dikemaskini, dibaiki, disempurnakan. Maka tidak ada insan yang paling sempurna akhlaknya melainkan Nabi kita. Pasal Allah sendiri yang mendeklarkan. Kalau Allah dah mengaku, habis. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau maha agung. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kalau kita faham bahasa ala. Ala ni mana atas. Kalau botol ni duduk atas meja, mana tinggi botol dengan meja? Botol lagi. Wa innaka la'ala. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak. Mana akhlak bawah lagi, Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanya oleh orang, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka jawapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Habis. Nak kata apa lagi? Al-Quran kalamullah. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi ulama memperincikan apa makna dia. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi semua ikut Quran. Hatta Nabi suka pun mengikut Quran suka. Nabi marah pun ikut Quran marah. Maka subhanallah, maka sebab tu Al-Quran, kalau kita tengok, kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penceritaan dalam Al-Quran dia tidak detail. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, dia cerita tapi tak detail. Nabi Allah Nuh tu di mana? Buat kapal di mana? Tak ada pendetailan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tidak ada pendetailan? Sebab Al-Quran bukan buku cerita, tapi dia buku hidayah. Tapi dia kitab yang mengandungi panduan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ni dia ialah satu panduan yang tidak ada syak wa sangka lagi, betul ataupun tidak. Dia sudah betul. Dia jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah, pada hari ini saya bukan berceramah, tapi saya memberi peringatan pada diri saya dan memperingatkan saya dan kita semua kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita buka sikit ruang hati kita untuk kita boleh menerima curahan-curahan rahmat yang Tuhan nak turunkan pada kita. Tuan-tuan dan Allah sekalian, Islam ni akhlak. Islam ni akhlak. Sebab tu Nabi diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Islam ni akhlak. Maknanya orang Islam ni, akhlak ni mana apa? Akhlak ni ialah baik. Islam ialah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, disampaikan daripada Allah untuk membaikkan orang, untuk mengakhlakkan orang, untuk membudayakan orang dengan pribadi yang mulia. Itu tujuan Islam. Mana Islam ni nak bagi semua orang jadi baik. Islam nak bagi orang jadi berakhlak mulia. Tak kiralah hang tukang sapu sampah ke, hang cleaner ke,
Hang driver ke? Soalan Sayyidina Muhammad. Hang staff ke? Hang buruh ke? Hang menteri ke? Perdana Menteri ke? Tu imam ke? Ustaz ke? Mesti kena memperhatikan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling berakhlak ialah Islam. Sebab dia bersama dengan Nabi. Bersama dengan Tuhan. Orang bukan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tak boleh dikatakan berakhlak. Sebab tu mereka hanya dikatakan beretika. Betul tak? Dalam Islam, mengaji tentang agama bererti kita sedang mendiskus ilmu bagaimana untuk memudayakan kita orang yang berjalan di atas undang-undang, hukum, disiplin agama. Itu panggil akhlak. Orang mengaji di sekolah, budak Siam, kalau budak Siam ke India ke China ke, kalau dia tak mau masuk kelas pendidikan Islam, dia masuk kelas moral. Jadi moral ni diterjemah oleh orang putih akhlak. Sebenarnya, lepas sendiri pun tak mau nama akhlak. Lepas nama moral, lepas nama etika. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab akhlak ni, dia ialah berdasarkan kepada akidah. Dasarnya Allah, dasarnya Rasulullah. Maka kitalah orang berakhlak. Orang Islam saja yang selayaknya disebutkan berakhlak. Contoh kita kata, orang Jepun, akhlak mereka mulia semua. Tak boleh kata. Tak boleh kata akhlak mereka mulia. Nak kata pun kata-kata tak sesuai. Akhlak ni kata-kata orang Islam ni, kata-kata Allah, tutup guru, orang ulama, akhlak mulia nah, sesuai. Tapi kalau kata Jepun sekalipun negara dia, rakyatnya is the best, tapi tak boleh kata, tak sesuai kata, mulia semua akhlak orang Jepun. Tak boleh. Tak sesuai. Walaupun Jepun ni memudaya akhlak Islam. Contoh, waktu mana saya ke Jepun tahun lepas. Tujuan ni saya pun pelik. Pasal pala saya ni saya dipaksa ke Jepun. Bukan ada ulama tu rusak pun. Saya suruh pergi seluruh alam ni. Maka Madinah tu telah dah jumpa dengan para ahli ulama. Ke Yaman, ke Morocco, Indonesia, segala-gala lah kita pergi ni semua nak pergi cari tok guru ulama. Makam-makam awliya, jumpa para wali. Tapi Jepun ni wali apa? Tok guru mana? Syekh mana? Pasal apa aku nak kena pergi? Nak kena pergi ni maknanya takdir. Takdir. Jadi subhanallah, jadi saya pun tertolak pergi Jepun. Jadi barangkali Tuhan nak bagi tengok di sana manusia yang tak beragama macam kita, tapi sepatutnya kita macam mereka. Saya masuk dalam satu supermarket. Bukan super pun, mini market macam tu, kedai ya. Tapi kedai tu, masalah Sayyidina Muhammad, orang akan masuk dan keluar. Mungkin itu strategi perniagaan. Budak-budak sekolah, balik sekolah, dia kena lalu. Dia kena lalu kedai tu. Masuk pintu, keluar pintu. Saya ni, bismillahirrahmanirrahim. Bila masuk kedai tu, jadi saya pun tak tahu nak beli apa. Saya pun memang tak jarang nak beli apa pun. Yang pertama, sebab duit tak banyak. Jadi kita pun jimat-jimat lah nak beli. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab dia punya rate duit dia lebih besar daripada kita. Saya pun ronda habis. Ronda tengok je lah. Orang duk beli. Lepas pergi orang pergi tu duit banyak. Lepas beli-beli lah kot. Saya pun dah habis nak tengok apa ada tu. Saya pun nak keluar. Bila saya nak keluar daripada kedai tu, soalan Sayyidina Muhammad, ada 5-6 orang budak-budak sekolah balik pada sekolah. Jadi bila saya nak keluar, lepas ni subhanallah, budak-budak perempuan pun. Bila saya nak keluar daripada kedai tu, lepas keluar lah 4-5 orang, terakhir satu budak perempuan. Dia pegang pintu tu.
Sebab dia sangka saya nak keluar, memang saya nak keluar pun. Tuan-tuan, jadi Allah SWT, jadi dia pegang pintu untuk izin saya, untuk bagi saya keluar, lepas tu dia tutup pintu. Saya kata, aku di Malaysia aku tak jumpa orang macam ni kat. Nampak tak? Hormati orang tua-tua. Menghormati orang tua-tua. Tuan-tuan, jadi subhanallah, tu segi menghormati orang tua-tua. Di mana ambilannya? Nabi juga yang kata. Nabi kata, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata tidak ada satu budak muda yang menghormati orang tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti akan ada pula orang muda yang akan menghormatinya ketika dia tua esok. Nabi juga yang bagi tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka barangkali mereka diajar di sekolah tentang moral, tapi mereka taklah dibentang pun tentang hadis Nabi. Tapi kita tahu siapa yang di mana sumber ambilan dia. Nabi kita kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuma saya heran. Waktu naik kereta api Jepun ni semua kereta api. Allah, kereta api lepas sibuk sungguh. Dan mereka ni subhanallah jalan cukup cepat dan pantas. Orang Malaysia jalan relax. Tak kira orang Malaysia ni di mana dia duduk, semua jalan relax. Saya di Mesir. Di Mesir, mak saya pergi Mesir. Mak saya pergi Mesir tu sebabnya nak pergi ziarah, nak pergi tengok cucu dia sulung, cucu yang sulung. Mak ni, ayah nak pergi tengok cucu sulung ni jual tanah. Tuan saya. Jual tanah. Pergi tengok cucu sulung dia Mesir. Tak apalah tu. Waktu kami di stesen kereta api, mak saya kata, aku letih lah tengok orang Arab ni, awak mak. Oh, lepas kalut sangat. Yang tak kalut ni orang Melayu. Hatta di London pun, orang putih cepat-cepat juga. Tapi kalau lepas terlambat, awak ni, jam ni. Kalau siapa lambat, orang Melayu depan. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, satu, bila kita duduk di Jepun ni, kereta api mereka ni, memang, mereka kena cepat. Sebab, kereta api ni semua time. Maknanya, kalau kereta api ni lambat, terlepas kereta api, nak pergi kerja. Jadi kereta api itu akan sampai di masanya yang tepat, on time, dan kereta api itu bergerak dengan masanya on time juga. Tuan-tuan, maka mereka begitu menghargai masa. Maknanya orang Islam ni, Tuhan dah ajak hormati masa, mentazimkan masa, tapi kita tak kerti pula nak atok masa. Orang pun panggil orang Melayu, jam Melayu. Janji pukul 10, mai pukul 11. Ada pula di sana ada jam Arab, sama juga. Lagi teruk. Salah Sayyidina Muhammad, jam Arab. Jam Arab masuk pukul 8. Salah Sayyidina Muhammad. Dia mai dulu, dia mai kerja. Pukul 8 tu masuk kerja. Dia baru hisap, dia baru minum teh. Kita duduk tunggu matok lah, dia minum teh lagi. Habis kerja pukul 12. Salah saya nak masuk pukul 8, kerja habis pukul 12. Pukul 11, dia kata bukrah lah, esok pula. Ini cerita siapa pernah kau dengan orang Arab. Tu waktu dipanggil jam Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana jam Islam? Kenapa tak patuh pada agama? Sedangkan kita ada wal asri. Demi masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sembahyang ada waktunya. Zuhur daripada hak ni sampai waktu ni. Asar daripada hak ni sampai hak ni, waktu ni. Maka semua ada sharp time. Dan tak boleh keluar daripada waktu dalam kerja buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu masa. Lagi kebersihan. Cuma sebelum tu saya heran.
Bila orang kata orang Jepun ni hormat orang, reti hormat orang, kan? Soalan Sayyidina Muhammad, naik kereta api. Naik kereta api ni dia ada cushion untuk orang kurang upaya. Sayyidina Muhammad. Jadi termasuk orang tua. Orang tua ni bila dah penuh orang tua ataupun tempat orang tua yang ada disedia tapi dia tak duduk, dia duduk di tempat biasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia pergi berdiri tempat biasa, dia tak pergi duduk tempat yang biasa patut dia duduk, budak-budak muda duduk di tempat mereka duduk, mereka tak sila pun orang tua ni duduk. Baik, kalau kita naik LRT ke apa di Kuala Lumpur, kalau kita duduk budak muda ni, ada orang tua berdiri. Kalau orang berakhlak, dia tak berani, dia tak legamak nak duduk, dia akan berdiri, sila pakcik. Adapun ada orang tua, perempuan tua, dukung mana, dia kata sila kak, ni dia panggil akhlak. Tapi pada di Jepun, orang tua sangat. Budak muda ni, duduk, relax, kita kata kalau aku, jadi budak muda tu aku, sila pakcik tu duduk lah. Soalan saya tu diri. Saya kata kalau aku ni budak muda tu, aku sila dia duduk lah pakcik tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata ni tak betul balik dengan akhlak, kata lepas akhlak sangat. Bila saya balik discuss dengan pelajar Malaysia yang mengaji Jepun, dia kata macam ni Ustaz. Orang tua tu dah ada tempat dia. Dah tempat tu lah. Jadi budak muda yang duduk ni, yang dia tak sila duduk orang tua tu sebab budaya Jepun pula. Orang Jepun ni kadang-kadang walaupun dia tua, dia tak mau dia rasakan dia tua. Jadi dia pun tempat tu ada dia nak duduk. Jadi oleh kerana dia tak mau dia katakan dia tua, dia diri. Jadi budak ni pula, kalau dia sila pakcik tu duduk, jadi pakcik tu murka pula. Oh macam tu pula. Baru faham. Ni budaya dia panggil. No? Okey, saya nak cerita dia masalah Sayyidina Muhammad, kebersihan. Kebersihan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hampir-hampir tak terjumpa di sepanjang jalan tong sampah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak jumpa, hampir-hampir tak jumpa tong sampah. Rupa-rupanya orang Jepun ni keluar rumah dia bawa plastik. Dia makan coklat ke dia apa, semua barang plastik. Di rumah, di tempat buang sampah di rumah dia. Di rumah dia pula, tak tahulah macam sistem di rumah macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dia balik di rumah, dia buang di dalam tong sampah di rumah. Pun macam tu, tong sampah ataupun sampah tak di luar rumah. Kalau tak luar rumah, nanti busuk pula. Tak bersih lagi, tak bersih juga. Jadi, ada masanya, sampah akan diambil. Jadi, pelajaran ni pelajaran panjang. Macam mana mereka boleh berakhlak? Sebab melalui pendidikan. Daripada bila Jepun mengambil ataupun menanam pendidikan ni, lepas Hiroshima Nagasaki dibom. Lepas Hiroshima Nagasaki dibom, Jepun bangkit membina balik. Membina balik ni daripada bawah. Itulah hikmah Jepun dibom. Jadi mereka bina balik negara mereka. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala perkara. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya nak menimbulkan akhlak yang mulia ni mesti melalui kelas-kelas macam ni. Mesti kita kena gagaskan dalam diri kita. Aku mesti belajar tentang agama. Sebab itu tuan-tuan, dalam situasi kita bergaul dengan orang ni, kita akan teruja, kita akan terkesan, kita akan terasa sangat bermanfaat kalau kita bergaul dengan orang yang ada agama. Sallallahu Muhammad. No? Kalau orang tak ada agama lingkup, tu kata agama. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu driver taksi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan driver taksi. Contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia naik taksi, bawa taksi, kita naik taksi dengan dia. Pernah tak tuan-tuan bertemu dengan situasi tertinggal sesuatu, duit ke, dompet ke, apa ke, dipulangkan balik? Allahumma salli ala sayyidina. Sama ada kontak lain terus dengan kita ataupun dia pergi hantar di balai polis. Apa yang mendorong dia ni berbuat demikian? Sebab ada agama. Mesti ada agama. Dia tak ambil hak orang. Itu kata Islam ni dia mendorong menjadi orang tu berakhlak mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ajak daripada awal agama ni, iman ni ada 60 hingga 70 cabang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah buang benda-benda yang menyakitkan di jalan. Kita jalan-jalan, tengok tengah jalan ada batu. Orang berakhlak tongkat motor dia buang batu sebab dia ingat Nabi kata hak tu. Imatatul adza 'anil tariq. Dia mengaji hak tu ya. Dia amat dia buang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hari ni tak ramai dah orang yang mengamalkan budaya sekalipun paling kecil. Contoh, orang dia ambil padi. Bila ambil padi, mesin padi tu, dia naik atas darat, naik atas jalan tar, masalah sama. Tuan-tuan, dia tak kisah pun, dia tinggal tengah-tengah batas tar tu dengan selut hak besar-besar. Saya ada pengalaman. Saya ingat selut tu lembut. Saya belah juga. Bam! Habis pelik kereta. Lepas tu pengalaman dah. Ada, dia kadang-kadang kurang-kurang, tuan-tuan. Kalaupun tak belah selut tu, tuan-tuan, kereta kita kotor. No? Tuan-tuan, orang berakhlak, dia faham bahawasanya agama dia suruh buang benda tu. Di Jepun, kita masuk tandas, kita qada hajat. Bila masuk tandas qada hajat, saya terfikir, orang Jepun ni masuk ke jamban, mereka berak kencing ke tak berak kencing? Masuk tandas, keluar, berak tak? Kencing tak? Pasal dia meninggalkan tandas seperti mana dia masuk. Dah lah masalah Sayyidina Muhammad. Dia maju. Kita duduk atas apa ni singki ya. Atas mangkuk tu. Baik. Yang pertama, kalau dia mengalirkan udara panas kalau musim sejuk. Jadi kita duduk tu tak sejuk. Kalau sejuk, kelupak juga pun. Jadi kita duduk tu bersama Sayyidina Muhammad macam relax lah sebab macam tak sejuk lah. Cuma tak reti mula-mula pi. Sebab nak tekan hak basuh kencing hak lain. Nak tekan hak basuh berak hak lain. Nak tekan hak mana ni? Dia pening jugalah orang. Mentang tak reti. Kalau nak bagi keluar dua-dua, tekan hak ni. Nak bagi keluar satu, tekan hak ni. Negara dia maju. Maknanya, tu akhlak. Seperti mana kita tak mau orang buat buruk kat kita, jangan buat buruk kat orang. Tu akhlak. Kita masuk tandas. Contoh, ada orang masuk tandas, dia tak boleh berak dalam keadaan duduk, dia kena cakung. Dia pun naiklah atas mangkuk tu, sekalipun dia tulis etika, jangan naik cakung tu sekalipun. Dia macam mana aku ni? Jenis aku kalau aku tak naik cakung, tak keluar. Jadi naik duduk juga cakung tu. Tapi nak tinggalkan tu, dia tak tinggal ke tempat kasut. Faham tak? Ni dia panggil akhlak. Jadi kita faham macam mana orang nak masuk tu, dan siapa buat macam ni? Ada, tuan-tuan. Lagi teruk orang bukan tinggal tempat kasut, tinggal hati. Allahu Akbar, subhanallah. Maka kalaulah orang Islam menghayati agama dia, sempurnalah orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai ke peringkat AJK masjid, kena alert. Siap masjid khususnya, bilik tandas mana yang telah tercabut, apa panggil? Selak.
Sebab seperti mana kita nak, begitulah orang lain nak juga. Ni kadang-kadang kita tengok duk qada hajat ni, selak tak ada, hak ni nak pegang, berak pun nak berak juga, macam mana nak buat? Maka kena perhati semua. Kena perhati. Ingat dalam minda kita, dalam hati kita. Sesuatu yang kita nak, orang nak yang sama seperti kita nak. Maka itulah yang Nabi kita ajak. Contoh mata Allah sekalian, Musa Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu sebenarnya nak mengaji akhlak, dia tak cukup sejam. Nabi kita SAW mengajar adab 23 tahun. Dari Nabi dibangkit sebagai Rasul sampai Nabi kita wafat, 23 tahun penuh dengan akhlak. Penuh dengan akhlak. Dengan sahabatnya telah. Dengan musuhnya pun Nabi terapkan dan ajarkan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta dengan makhluk Allah pun Nabi ajak berakhlak juga. Contoh, antara binatang yang sunat kita bunuh ialah cicak. Cicak banyak-banyak ni, tuan-tuan cari pahala. Bunuh cicak boleh pahala. Daripada mana datang hukum sunat bunuh cicak? Sebab pada saat Nabi Allah Ibrahim AS nak dibakar oleh api, cicak ni pi hembus. Sedangkan dia hembus bukan ada apa pun. Tak pi pun angin hak daripada mulut dia tu. No? Tapi dia hembus. Maka daripada sebab itu, maka sunat bunuh cicak. Macamlah kita ni, no, sunat cukup bulu ketiak. Sunat cukup buang bulu hari-hari, 40 hari sekali. Pasal apa Tuhan bagi tumbuh? Sebab Tuhan nak bagi pahala. Sebab Tuhan nak bagi cuci. Tuhan nak suruh cuci. Sebab hukumnya Tuhan nak suruh cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah perkara yang berkait dengan hukum. Okey. Walaupun bunuh cicak hukumnya sunat, tapi tak boleh menyiksa. Kalau bunuh, biar pukul sekali dia mati. Kalau bunuh, menyiksanya, hilang pahala kita. Tak ada pahala. Mana? Islam ajak berakhlak. Sampai ke peringkat kalau nak menyembelih binatang, nak asah pisau pun, jangan kiliang pisau depan binatang tu. Nak sembelih lembu pun. Sureh. Lembu kata, ya Allah, dia ni sebenarnya binatang pun ada perasaan. Maka sebab itu Islam suruh sembelih binatang, nak kiliak pisau, jangan bagi lembu nampak, jangan bagi binatang tengok. Nabi kata, فَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَةِ. Bila mana kamu menyembelih, Muhammad Sayyidina Muhammad, perelokkan cara sembelihan. Islam hebat. Cara orang nak makan binatang macam-macam cara. Ada yang buah karen, ada yang pancung, ada yang katuk kepala. Hanya Islam dia cara yang paling berakhlak. Sebab tu orang pernah buat kajian, soal senamah, orang menghubungkan wire di binatang disambung kepada komputer. Cara Islam menyembelih binatang tidak ada sedikit pun rasa sakit. Dia tak ada pergerakan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belai dengan katuk, karen. Jadi mana kesan naik tu, nampak kata binatang tu kesakitan. Bila mana disembelih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad disembelih, diputuskan orat halqum dia, orat marik dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sunat wadajai diputuskan yang sesuai yang dikehendaki oleh syarak. Yang binatang tu akan darahnya keluar. Dia ketika itu jadi koma. Jadi koma binatang ni. Jadi dia macam kebah. Jadi inilah Islam, agama kita, Muhammad Sayyidina Muhammad, kalau kita mengikut panduan yang dikehendaki oleh agama kita.
Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperingati hari lahir Nabi ialah hari kita membetulkan perangai dan perilaku dan juga akhlak kita. Kita nak kena belajar. Kalau selagi mana hidup ni, selagi itulah kita nak mempelajari bagaimana Nabi kita SAW berakhlak sampai dipuji oleh Tuhan. Nabi kita SAW lahir mai ke dunia ataupun sebelum lahir dah pun dalam perut mak pun berakhlak lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'diyah ketika Nabi umur 6 tahun, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi tengah duk main dengan saudara sesusunya, anak Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba pada ketika itu mai malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat ni mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung Jibril, Mikail mengebahkan Rasulullah. Jibril melakukan pembedahan di dada Rasulullah. Anak Halimatus Sa'diyah ni langsung lari balik. Lari selaju-lajunya, sekencang-kencangnya. Sampai di rumah, Sayyidina Muhammad, dia beritahu pada mak dia, Mak, Muhammad kena bunuh. Allahu Akbar. Terkejut Halimatus Sa'diyah, langsung tinggal kerja dia, berlari dengan Abu Kabsyah, suami dia. Sampai tempat Nabi dikatakan Nabi dibunuh, Nabi dah diri. Maknanya sudah habis operation pembedahan dada Rasulullah. Tapi muka Nabi masih pucat. Langsung dipeluk Rasulullah, dirukungnya balik. Langsung kata Halimatus Sa'diyah pada suami dia, tak boleh belah dah Muhammad. Takut mudarat. Kalau dia apa-apa jenuh kita. Hantar balik kat mak Nabi, ibu Nabi di Mekah. Bila sampai di Mekah, nak bagi kat mak ada Aminah, kata Aminah, tak apa, Muhammad tak apa. Hampa belah lah Muhammad. Tak apa Muhammad, tak apa. Muhammad ni tak apa. Aku nak abang hamba, nanti kata Aminah. Sesaat Muhammad dalam perut aku tak merasa macam aku mengandung. Dia tak pernah menyusah aku. Ni kita ni duduk dalam perut mak tak boleh makan, mak tak perlu makan, mak meloya, mak muntah. Ni kita buat kacau dalam perut mak ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi tak, kata Aminah, Muhammad tak duduk dalam perut aku tak rasa macam mengandung. Macam orang biasa. Tak menyusahkan Muhammad ni. Hampa belah lah. Tu saya nak quote tu. Dalam perut mak pun akhlak Nabi mulia. Kita duduk dalam perut mak ni, kadang mak sakit. Awak ni mak. Dia tendang perut mak lah apalah. Kadang-kadang kaki sampai ke belakang pun piu. Tu kita. Jadi Nabi SAW tidak. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi waktu keluar daripada perut ibunya sudah sujud. Mana ada orang pula keluar perut mak sujud, Rasulullah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ungkapan yang Nabi sebut ialah Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Nabi dilahirkan pun maknya tidak rasa sakit. Bahkan dimuliakan dengan seperti keluar nur ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah sesaat disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi menyusu sebelah kanan, Nabi tak mau dah menyusu belah kiri. Kalau menyusu belah kiri, tak mau dah menyusu sebelah kanan. Pasal apa? Kalau Nabi menyusu belah kanan, belah kiri untuk adiknya ataupun abang dia. Susuan. Bila Nabi menyusu belah kiri, jadi kanan Nabi tak mau dah. Ni untuk saudara susunya. Itu akhlak Rasulullah. Maknanya Allahu Akbar. Nabi sudah jadi orang yang dibetulkan daripada awal-awal lagi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah Nabi membesar, dipuji oleh kaumnya. Dipanggil mereka dengan Al-Amin. Pasal
punya percayanya masyarakat kepada dia, kepada Rasulullah, kalau mereka nak tinggal apa, nak tolong, suruh simpan Nabi lah yang jadi orang kepercayaan. Sampai Nabi dipanggil Al-Amin. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang wanita yang telah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ni, wanita ni, Allahumma salli ala sayyidina, nak tahu tentang Rasulullah. Siapa perempuan ni? Khadijah. Ketika Nabi umur 25 tahun, Allahumma salli ala, ketika Nabi masih muda, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika Nabi umur 25 tahun tu, sallallahu alaihi Muhammad, jadi Khadijah nak tengok akhlak Nabi. Nak tengok akhlak ni, kena bergaul. Tapi Khadijah ni dia orang berakhlak tinggi. Jadi caranya ialah dengan dia utuskan perniagaan ke Syam. Dia upah satu orang namanya Maisarah. Ni bukan perempuan, lelaki-lelaki. Kita pun yang bernama Maisarah tu perempuan. Maisarah tu lelaki-lelaki. Soalan Sayyidina Muhammad. Maisarah ni diupah dia untuk bawa Rasulullah berniaga ke Syam. Dia nak dengar Maisarah tengok setiap inci akhlak Nabi. Nanti balik hang cerita akhlak Nabi kata. Ketika tu Nabi masih belum Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia nak tahu akhlak Rasulullah. Dia balik daripada Syam, soalan ataupun perkara pertama yang nak dengar, hang cerita tentang akhlak dia. Jadi Maisarah pun cerita satu ceria, ya Allah, mulia. Pasal apa? Sebab Khadijah ni orang yang telah diberi satu rahsia oleh Tuhan tentang Rasulullah. Dia istimewa Khadijah. Pada hari, lalat banyak. Kat saya ni pasal apa ni? Kau lain tak ada. Jadi tuan-tuan, masalah senawat, Khadijah ni, tuan-tuan ingat tak Buhairah Ar-Rahib? Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib ni, ketika Nabi umur 11 tahun, Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Mekah nak pergi ke Syam, dibawa oleh pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Talib bawa Nabi ke Syam selepas datuk Nabi, tok awan Nabi meninggal. Dia nak bagi seronok lah nak makan ni, Musa ala sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW pun bawa berjalan nak pergi ke Syam. Pupak menakan nak pergi berniaga, bawa anak menakan sekali pergi tengok negeri orang. Dalam perjalanan, orang Arab Quraisy nak pergi ke Syam, dia akan lalu sebuah tempat Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib ni dia buat kemah di tepi satu sepohon pokok. Buhairah Ar-Rahib ni dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau faham wahyu ni, dia macam ni, Nabi ni siapa-siapa dapat wahyu tapi tak disuruh menyampai. Rasul, iaitu orang yang dapat wahyu, disuruh sampaikan. Itu beza dia. Wahyu yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu pohon pokok ini dia akan jadi teduhan Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun buat kemah tu. Bukan bulan, bertahun-tahun tengok. Bilalah satu orang yang akan mai duduk di bawah pohon ni. Orang yang teduh di bawah pohon ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi, orang pun dah tahu. Orang yang duduk pi berniaga tu, tahu sangat kemah dia, tahu sangat siapa dia. Semua orang tahu Buhairah. Semua orang tahu. Tapi pada saat Abu Talib nak pergi tu, sampai tempat tu macam R&R. Tempat orang berehat, dia ada wadi, ada pokok, apa semua masalah. Tapi pokok ni
Pokok tak ada orang main berteduh. Tak ada. Tuhan tak gerakkan hati siapa pun nak duduk bawah pokok tu. Kecuali pokok tu hanya akan berteduh di bawahnya Nabi akhir zaman. Bila sampai rombongan Buhairah Ar-Rahib, luar biasa. Buhairah panggil semua kumpulan berniaga ni mai ke kemah dia. Dia bak kenduri. Jadi Abu Talib pun pelik. Sepanjang kita duduk pi balik tak pernah dia panggil makan kenduri. Hari ni dia panggil. Bila semua dah sampai, tanya, ada lagi yang tak sampai? Ada lagi yang tak mai? Dia kata mai semua lah. Kata dia ada seorang tak mai. Tak apalah, tak mai tu. Dia budak je. Kata orang tua. Kata Buhairah, dah tu yang kena mai. Akhirnya Abu Talib dia panggil. Bila dia panggil, umur 11 tahun, budak aja. Dia 5. Lebih kurang 10, 11 tu. Udah. Bila Nabi mai, Buhairah Ar-Rahib langsung bangun. Bangun. Ceria wajahnya. Keluar air mata dia. Dia yang tua. Disambut Rasulullah. Macam mana satu orang tua yang meraih budak. Dia duduk dan mencium tangan Rasulullah. Apa dia kata? Marhaban bisayyidil mursalin. Selamat datang wahai pengeluh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan Nabi baru umur 9 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia peluk Rasulullah. Sebab dia bersyukur. Sebab Allah temukan dengan bakal Nabi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, Buhairah Ar-Rahib ini agama Nasrani. Jika ada nasihat pada Abu Talib balik. Jangan bawa dia pergi ke Syam. Sana orang Yahudi duduk cari. Kalau lepas jumpa budak ni, lepas bunuh. Sebab lepas nak Nabi akhir zaman bangsa mereka. Kalau bangsa Arab, lepas tak mau. Lepas dengki, lepas hasad. Tuan-tuan, daripada situlah sampai pemberitaan kepada orang-orang Nasrani. Orang pilihan Allah di kalangan penita-penita Nasrani tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pemberitaan ni orang duk bercakap ni bukan rahsia umum, tapi dia rahsia yang tersimpan. Mana orang ni tahu, bukan semua orang tahu. Lepas tu dalam ramai, lepas tu tahu. Di antara yang tahu ni Khadijah. Khadijah tahu. Umur Nabi 11 tahun. Nabi membesar, mendewasa. Jadi Khadijah kata, Isyaku. Dia dah tahu tentang Rasulullah. Sebab itu bila Nabi SAW terima wahyu di Gua Hira, balik daripada Gua Hira, Nabi kita ngetak macam tu. Sebab terima wahyu yang pertama. Tak pernah jumpa Jibril AS Sayyidina Muhammad. Nabi ni Tuhan bagi 6 bulan suka nak duduk di Gua Hira. Duduk di Gua Hira, bertafakur, berdoa, semayang. Tuhan bagi duduk suka, Nabi Tuhan bagi suka duduk seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Satu malam, tengah-tengah Nabi duduk seorang-seorang. Dia berdiri satu orang dalam gua tu, dah malam, gelap. Seorang-seorang berdiri satu orang pula. Agak-agak macam mana kita? Kalau kita tak cukup tanah lah. Salah Muhammad. Mai terjegat depan Nabi, langsung kata, Iqra. Baca. Nabi ummi, Nabi tak kerti baca, Nabi tak kerti tulis. Nabi kata betul, ma ana biqari'in, aku tak kerti baca. Tak kerti baca, dia peluk Rasulullah. Dia peluk Rasulullah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rat kuat. Dia lepas. Iqra. Baca. Nabi kata, aku tak kerti baca. Dia peluk lagi kuat. Lagi kuat sampai Nabi tak boleh nak nyawa lah. Ketat. Dia lepas. Baca. Ni macam Tok Guru no.
Nabi, aku tak kerti baca. Soalan Sayyidina Mu'adh. Waktu itulah dia peluk lagi. Ketiga peluk tu, Nabi dah lemah. Aku tak kerti baca. Dia pun kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Lepas tu, 'allamal insana ma lam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi baca mengikut yang dia baca. Sampai Nabi kita ingat soalan Sayyidina Muhammad, dia pun beralih nak keluar daripada muka gua. Nabi terpinga-pinga. Siapa dia ni? Nabi tengok dia nak keluar daripada gua. Ketika tu dia beralih. Ana Jibril. Kalau kita lompatlah. Ana Jibril. Nabi pun sejuk, seram sejuk. Nabi pun, dia pun hilang, Nabi lari balik. Sampai di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, Zammiluni. Selimut aku. Khadijah bukan sangkat dia selimut, tapi dipeluk oleh Rasulullah. Ini isteri yang penyayang. Dia menghayati suami dia. Dia tahu suami dia bukan sembarang. Macam anak kita kan, boleh guruh. Anak kita baru mak patah bunyi guruh, berdegung di langit tu, lari pada mak. Lari ke mak ni, mak peluk. Dia nak begitulah umpamanya Khadijah dengan Rasulullah. Itu kata Khadijah, Tuhan tak akan sia-siakan engkau. Engkau tolong orang miskin, engkau tolong ibu tunggal, engkau bagi makan anak yatim, engkau orang baik. Allah, Tuhan tak akan sia-siakan engkau. Jom kita pergi tanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni ialah sepupu Khadijah. Dia menulis kitab, dia menterjemah kitab Injil ke bahasa Arab. Maknanya dia orang agama. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila jumpa Waraqah bin Nawfal, kata Waraqah bin Nawfal, yang mai kat Muhammad tu, yang peluk Muhammad, yang Muhammad ketakutan lari balik tu ialah namus. Soalan Sayyidina. Namus ni namanya, nama kepada Jibril dalam bahasa mereka. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, dia pernah turun pada Musa. Dialah yang telah turun pada Musa. Dialah yang turun kepada Isa. Maka declare lah, dikonfirmkanlah Nabi akhir zaman. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina, kata Waraqah, satu masa esok, kaum dia akan mengeluarkan dia daripada Mekah. Nabi tanya, Amukhrijiyahum? Dia pernah keluarkan aku daripada Mekah ni? Nabi kata, tidak ada orang yang macam hang, melainkan kaum hang akan musuhi hang. Kata Waraqah, kalau ada tempat aku masih ada, aku akan tolong hang, kata Waraqah. Hal tu menyebabkan Khadijah radhiyallahu taala anha, bila Nabi ajak berislam, langsung terima. Sebab dia tunggu lama dah. Faham tak? Jadi, inilah yang dikatakan memperingati peristiwa lahir Nabi. Di mana titik tolak agama kita. Subhanallah. Daripada orang yang pertama masuk Islam, Khadijah, sampai kita jadi mencari umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, memperingati hari lahir Rasul ialah suatu yang wajar, ialah suatu yang wajib untuk memperkukuhkan kefahaman, pegangan kita kepada agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, hari lahir Nabi ialah suatu yang wajar kita sambut. Ada kenduri tak hari ni, Tuan Syed? Ada kenduri. Bila hari lahir Nabi kita sambut, kenduri kena buat. Tu je cerita dia. Tak kira lah kita buat seorang-seorang kita kan, hari-hari nak buat sambutan hari lahir Rasulullah. Tapi buat tak mana? Dululah kita pergi tak mana, Ustaz. Tengok pergi kedai kopi tak mana, ni nak cerita sikit ni Rasulullah. Cakap, hang cerita apa? Malam ni kami hari kemarin Ustaz ceramah, nak cerita kat hang sikit Apa 5 orang dengar aku nak cerita ni. Cerita 5 minit lah.
bukan turun ceramah pakai ingat semua sebab tak tulis apa pun. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu habis cerita-cerita tu, itulah aku nak cerita tu lah. Hari ni aku makan semua aku belanja. Tu hari lahir Rasulullah. Kita buat secara peribadi. Jadi kalau kita ingat hari lahir Nabi, cakap sikit tentang Nabi, buat kenduri itu. Itu dan memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tahniah saya ucapkan kepada pihak Al-Haddad, khususnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah menjadi asbab perjumpaan kita pada hari ini, insya-Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perniagaan Al-Haddad terus maju dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam memang kena maju, umat Islam memang kena kaya, sebab kita nak tolong agama kita. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kali ini mendapat rahmat dan mudah-mudahan insya-Allah Nabi melihat kita semua pada hari ini, insya-Allah. Sebab tidak ada satu kebaikan yang umat dia buat melainkan Nabi kita tengok. Tidak ada satu kejahatan yang dibuat oleh umat melainkan Nabi kita tahu. Kalau Nabi diberitahu, diperlihatkan kebaikan yang kita buat, Nabi kata hamidullah alaihi, aku bersyukur pada Allah. Kan Nabi tengok hak kita buat tak elok, Nabi kata istaghfartullah alaihi, aku ucapkan ya Allah, tolong ampunkan hamba, tolong ampunkan umatku hak ni. Inilah yang Nabi sebut hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum, hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Jadi sebab Nabi hidup pun baik, Nabi wafat pun baik, Nabi tahu apa semua kita buat. Terakhir sekali saya nak bagi doa. Doa Nabi kasih kat kita. Ikut saya ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Jadi saya bertiga kali itu saya ijazahkan amalan ini untuk kita amalkan. Terjemah dia, wahai Tuhan, habib nabiyyaka. Terjemah kita, Tuhan bagilah Nabi kasih. Habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Tuhan bagilah, terjemah senang, wahai Tuhan bagilah Nabi Muhammad kasih padaku. Baca 3 kali. Lepas mayang, tak kira mayang fardu, mayang sunat, baca Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Wahai Tuhan, bagilah Nabi Muhammad kasih kat aku. Jadi bila mana Nabi Muhammad kasih pada kita, kita akan suka buat yang Nabi kita suruh. Dan semua yang Nabi tak suka, kita meninggalkan. Jadi orang yang suka buat yang Nabi suruh, meninggalkan yang Nabi larang, berarti dia telah dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan saya harap juga insya-Allah dengan berkat Al-Haddad dan Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan saya juga mengajak pada kita semua untuk memperbanyakkan selawat dalam bulan yang mulia ini, insya-Allah. Tuan-tuan selawat 100 kali, Allah bagi 100 hajat diperkenankan. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. 100 kali. Kalau selawat 1000 kali, kita semua tak akan mati, melainkan Allah tunjuk dulu tempat tinggal kita semua dalam syurga. Ini semua termasuk dalam hadis. Jadi baca. Jadi kalau nak 1000 kali, saya bagi cara yang mudah. Selawatlah dengan selawat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba ikut sekali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Jadi buat 1000 kali. 1000 kali sehari tak banyak pun. Sikit lah. Kata Habib Kazim, siapa kata 1000 kali itu banyak? 1000 kali itu sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Kata dia 1000 kali itu sikit. Selawat ni, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi bukan suruh selawat, tapi Nabi sebut fa'akthiru, perbanyakkan oleh kamu selawat.
Tapi kita ada upah nak main selawat ni 1000 tu banyak lah. Bagi orang yang telah biasa bila selawat 1000 tu tak banyak. Jadi semua hidup kita mudah dengan sebab selawat. Perniagaan ini Tuhan bagi maju, masalah Sayyidina Muhammad. Kita duduk kerja sini kita seronok. Baik, rezeki kita bertambah semua dengan selawat. Baik, anak-anak kita Tuhan bagi sihat, isteri kita Tuhan bagi sihat, suami kita Tuhan bagi sihat. Semua dengan sebab selawat. Selawat ni, satu seorang sahabat Nabi. Sahabat ni dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, macam mana kalau saya selawat dekat Nabi sehari? Saya sepertiga hidup saya semua selawat. Nabi kata bagus. Rasulullah, kalau separuh hidup saya selawat je, Nabi kata bagus. Rasulullah, kalau 2/3 hidup saya semua selawat saja, Nabi kata, idzan yukfa hammuk wa yukfa dzambuk. Ketika itu hang tak ada susah hatilah. Ketika itu Allah maafkan kesalahan. Itulah orang banyak selawat tak ada susah hati. Seronok tengok muka orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat menyebabkan kita tak ada susah hati. Stres tak ada, tension tak ada, tekanan tak ada, pressure tak ada, semua tak ada. Jadi cuma jadikan dia budaya. Hari-hari 1000. Walaupun tak banyak, tapi pada kita banyaklah cara tu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi. Kita bangkit esok insya-Allah. Nabi pesan pada anak dia, Sayyidah Fatimah. Nabi kata, akhirat esok, ta'tuna bi'amalikum wa la ta'tuna bi'ansabikum. Hari akhirat esok, mai dengan amalan kamu. Jangan datang dengan keturunan kamu. Mana yang dekat dengan Nabi ialah siapa yang beramal seperti yang Nabi suruh. Maka subhanallah harap insya-Allah kita semua akan berhimpun macam ni juga bersama-sama dengan Nabi pada kita bangkit esok insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.